Trump melihat percubaan itu, menurut Iran, memasuki zon letupan politik tepat ketika Washington bercakap mengenai rundingan yang hampir selesai. Gencatan senjata terus berkuat kuasa dan pembukaan Selat Hormuz tanpa ugutan dari Iran. Pada hari Selasa ini, apa yang kelihatan seperti menuju kemenangan diplomatik untuk Rumah Putih telah bertukar menjadi krisis beresiko tinggi. Selepas tentera Amerika menyerang bot yang dikaitkan dengan pengawal revolusi yang dituduh meletakkan ranjau laut, letupan berlaku di kawasan strategik di selatan Iran dan Israel mula bersiap sedia untuk memberi tindak balas yang lebih keras terhadap Hizbullah di Lubnan. Trump cuba mendapatkan perjanjian daripada Teheran dengan sekatan nuklear, laluan maritim yang bebas dan kurang tekanan ke atas tentera Amerika. Tetapi rejim Iran kelihatan berpecah antara diplomat yang mahukan kelegaan ekonomi dan pihak tentera yang bertindak seolah-olah mahu membakar seluruh rantau itu. Di sinilah Israel menjadi pusat ketegangan. Kerana Netanyahu tidak boleh menerima jika Iran mendapat ruang bernafas sementara sekutu bersenjatanya terus menekan sempadan utara Israel. Apa sebenarnya yang meletup dalam perjanjian ini? Kenapa Iran berunding untuk damai sementara sayap tenteranya mencabar Amerika Syarikat? Bagaimana Israel boleh mengubah krisis ini menjadi kebakaran serantau? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tanpa melerit, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Kerajaan Trump bekerja untuk memeterai perjanjian menyeluruh dengan Teheran. Ideanya adalah untuk menamatkan perang secara rasmi, membuka semula Selat Hormuz, menghalang kemajuan baru dalam pengayaan uranium dan membawa Iran ke rundingan yang lebih mendalam mengenai program nuklearnya. Pihak berkuasa Amerika berkata bahawa persefahaman itu sudah hampir dicapai tetapi masih belum ditandatangani kerana sistem Iran tidak memberi maklum balas secepat yang diinginkan oleh Washington. Donald Trump menjelaskan bahawa beliau hanya akan menerima perjanjian yang besar dan bermakna atau tidak akan menerima sebarang perjanjian langsung. Bahagian utama rancangan itu mudah difahami. Iran akan mendapat kelegaan ekonomi, kemungkinan pembebasan aset dan peluang untuk kembali menjual minyak, tetapi hanya jika mereka memberikan jaminan yang sebenar. Di pihak Amerika, tuntutannya adalah mengurangkan tekanan terhadap perdagangan maritim dan mengikat Teheran dengan komitmen yang menghalang mereka daripada kembali ke jalan nuklear. Di sinilah perjanjian itu mula meletup secara politik kerana diplomasi cuba mencari jalan keluar manakala penawar revolusi terus bertindak sebagai pasukan sabotaj. Menurut maklumat yang didedahkan oleh pihak berkuasa Amerika, pasukan Amerika Syarikat telah melancarkan serangan untuk mempertahankan diri di selatan Iran untuk melindungi tentera dan pesawat mereka. Sasaran termasuk lokasi pelancaran peluru berpandu dan kapal-kapal Iran yang, menurut laporan tersebut, cuba meletakkan periuk api di laut. 2 kapal yang dikaitkan dengan pengawal revolusi telah dimusnahkan, selain satu lokasi peluru berpandu permukaan di Bandar Abbas, kawasan strategik untuk Angkatan Laut Iran. Perkara yang paling serius ialah Washington cuba menggambarkan serangan-serangan ini sebagai tindakan mempertahankan diri tanpa mengisytiharkan tamatnya gencatan senjata. Dalam praktiknya, mesej itu sangat tegas. Trump masih mahukan perjanjian itu, tetapi tidak akan membenarkan Iran menggunakan rundingan sebagai perisai untuk menyerang tentera Amerika. Gencatan senjata masih menjadi kata rasmi, namun fakta di lapangan menunjukkan gencatan senjata yang tegang dengan bom, drone, periuk api dan kapal dalam keadaan berjaga-jaga. Bandar Abbas telah menjadi simbol kepada risiko ini. Bandar pantai Iran itu mencatatkan letupan dan laporan kebakaran, sementara media yang berkaitan dengan rantau tersebut menyatakan bahawa keadaan adalah terkawal. Walaupun begitu, bunyi letupan berhampiran kawasan ketenteraan sensitif. Ini menunjukkan bahawa rundingan bukan lagi sekadar tugas diplomat, tetapi kini bergantung kepada disiplin sebenar pasukan Iran. Jika pengawal revolusi terus menguji had, Trump mungkin terpaksa bertindak balas lebih kerap. Tehran cuba bermain di 2 front. Secara terbuka, wakil Iran mengatakan terdapat kemajuan dalam perbincangan, tetapi menafikan bahawa perjanjian sudah sedia untuk ditandatangani. Juru cakap Ismail Bagai menyatakan bahawa sebahagian besar isu telah diselesaikan, tetapi menolak idea bahawa penandatanganan akan berlaku dalam masa terdekat.
Beliau juga cuba meredakan perbincangan mengenai Selat Hormuz dengan mengatakan bahawa Iran tidak akan mengenakan tol tetapi hanya caj untuk perkhidmatan pelayaran bersama Oman. Perincian ini menunjukkan betapa besarnya perangkap yang ada. Bagi Trump, membuka Selat Hormuz tanpa ugutan adalah sebahagian daripada kemenangan. Bagi Iran, mengekalkan sedikit kawalan ke atas laluan itu adalah cara untuk menjual pengunduran sebagai kedaulatan. Masalahnya ialah, sebarang caj, kawalan atau tuntutan yang dikenakan oleh Teheran boleh dianggap sebagai tekanan baharu ke atas perdagangan maritim. Washington tahu tentang perkara ini, Israel juga tahu, dan pasaran turut memandang kawasan itu sebagai pencetus yang boleh menggugat harga, laluan dan kerajaan. Doha menjadi pusat perbincangan kerana pegawai-pegawai Iran telah pergi ke Qatar. Di tengah-tengah perbincangan, Qatar muncul sebagai titik laluan diplomatik, sementara Marco Rubio cuba mengekalkan jangkaan kemungkinan persefahaman. Tetapi Iran meletakkan satu lagi halangan di atas meja. Mereka mahu situasi di Lubnan juga dimasukkan dalam pakej itu. Dalam kata lain, Teheran cuba menggunakan Hezbollah sebagai sebahagian tidak langsung daripada perjanjian itu kerana mereka tahu Israel tidak akan berdiam diri jika milisia itu terus menyerang. Pada ketika itulah Israel mengaktifkan amaran serantau. Benjamin Netanyahu mengisytiharkan bahawa Israel akan meningkatkan serangan terhadap Hezbollah di Lubnan. Dia berkata bahawa dia telah berbincang dengan Trump dan bahawa Israel akan mengekalkan hak untuk menghadapi ancaman di pelbagai medan. Kenyataan itu berat kerana ia menunjukkan bahawa walaupun Washington sedang berunding dengan Teheran, Baitul Maqdis tidak berniat untuk menyerahkan keselamatannya kepada memorandum yang ditandatangani. Dalam keadaan tergesa-gesa, Hizbullah terus melancarkan drone berisi bahan letupan ke atas tentera Israel dan kawasan di utara Israel, menurut pihak berkuasa Israel. Sejak gencatan senjata pada bulan April, Israel mengekalkan operasi di selatan Lubnan dan melancarkan serangan ke atas kedudukan yang dikaitkan dengan kumpulan itu. Netanyahu kini menghadapi tekanan dalaman untuk bertindak lebih tegas, terutamanya selepas menteri-menteri berhaluan kanan menuntut tindak balas terhadap drone dan ancaman yang datang dari Lubnan. Inilah kebakaran serantau yang mula terbentuk. Iran berbincang dengan Trump, tetapi sekutu bersenjatanya terus menolak Israel ke arah peperangan. Pihak pembangkang Israel juga turut serta dalam perdebatan ini, tetapi atas sebab yang berbeza. Dan Yair Lapid mengkritik perjanjian yang sedang terbentuk antara Amerika Syarikat dan Iran serta menyatakan bahawa ia akan membawa keburukan kepada Israel dan rantau ini. Kebimbangan di Baitul Maqdis ialah perjanjian itu mungkin membuka Selat Hormuz dan hanya membincangkan isu uranium tetapi mengabaikan perkara-perkara sensitif lain seperti peluru berpandu balistik dan sokongan Iran kepada kumpulan bersenjata. Bagi Israel, ini bermakna rejim tersebut boleh mendapat kelegaan ekonomi tanpa benar-benar kehilangan alat tekanan mereka di rantau ini. Trump cuba mengubah perjanjian itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Dia tidak hanya mahu membuka semula laluan maritim atau mendapatkan janji nuklear daripada Teheran. Presiden Amerika juga menekan untuk memperluaskan perjanjian Abraham, cuba meletakkan negara-negara Arab dalam paksi normalisasi yang sama dengan Israel. Masalahnya ialah rancangan ini bergantung kepada kepercayaan dan kepercayaan itulah yang kurang. Iran mahukan wang, kelegaan dan ruang untuk bernafas, manakala Amerika Syarikat mahukan laluan bebas, kawalan nuklear dan perlindungan untuk tenteranya. Israel mahukan kebebasan untuk menyerang ancaman tanpa perlu meminta kebenaran, manakala Hizbullah mahu mengekalkan tekanan ketenteraan. Pengawal revolusi mahu menunjukkan bahawa mereka tidak tunduk setiap pihak menarik ke arah masing-masing. Dan perjanjian Trump kekal di tengah-tengah meja seperti dokumen yang dikelilingi oleh mancis yang menyala. Namun begitu, Rumah Putih tidak sekedar berundur. Ini bukan keamanan walau apapun harganya. Ia adalah perjanjian dengan tekanan, perjanjian dengan pengawasan, dan perjanjian dengan tindak balas segera apabila rejim menguji garis merah. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan pada akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.